Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia-Nya masih lagi diberi kesihatan yang baik kepada kita untuk kita beribadah, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketaatan yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi nikmat-Nya ke atas kita semua, insya-Allah. Seperti biasa, malam ini kita akan sambung lagi bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, di bawah tajuk riwayat-riwayat yang menceritakan pelbagai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma riquhu asy-syarif sallallahu alaihi wasallam faqad basaqa fi bi'ri dari Anas wa lam yakun fil madinati bi'run a'dzaba minha. Adapun air liur baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yakni sifat yang ada pada air liur Nabi, keberkatan yang ada pada air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh dijadikan sebagai penyembuh, boleh dijadikan sebagai penawar. Maka sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah meludah ke dalam telaga di rumah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi ludah dalam telaga itu. Maka disebabkan itu tidak ada di kota Madinah satu telaga pun yang airnya lebih manis daripada air telaga yang ada di rumah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dengan keberkatan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam, air telaga tu jadi manis, jadi sedap untuk diminum. Dia air kosong, air tanah contohnya, kalau dia sedap tu dia memang sedap lah. Kalau orang boreng air tu, dia boreng naik pasir, air sejuk, tu air tu memang sedap. Kita minum tu jadi tak puas minum. Dia bukan manis macam manis gula. Minum tu dia ada satu kepuasan bila kita minum tu, sedap je, insya-Allah. Begitulah air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan air telaga tu berubah jadi sedap. Wa utiya bidalwin min ma'in fashariba min ad-dalwi thumma sabba fil bi'ri fafaha minha mithlu raihatil miski. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dan pernah dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu timba air. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam minum daripada air timba itu, air beldi itu.
Orang bawa satu baldi, Nabi pun minum daripada baldi tu. Cuma di sini tidak dinyatakan minum tu sama ada air tu dituang dalam gelas, Nabi minum air dalam gelas, ataupun Nabi minum direct tu daripada baldi tu. Zahirnya Nabi SAW minum terus daripada baldi tu, waktu yang kena air liur Nabi tu. Kemudian baginda SAW telah mencurahkan, yakni baki air yang ada di dalam baldi setelah Nabi minum, Nabi curah dalam sebuah telaga. Curah air hok baki tu masuk ke dalam telaga. Maka disebabkan air yang bekasan Nabi SAW minum itu, maka semerbak daripada telaga tersebut bau seperti kasturi. Jadi wangi, berkat daripada bekas air yang Nabi SAW minum. Air itu kena mulut Nabi, curah dalam telaga, wangi jadi air telaga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yauma Ashura yad'u bi rudha'ihi wa rudha'i ibnatihi Fatimah fayadkhulu fi afwahihim wa yaqulu lil ummahati la turdi'nahunna ila al-layli fakana riquhu yajzihim. Rawahu al-Baihaqi. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari Ashura. Hari Ashura Nabi puasa. Nabi puasa. Baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil kanak-kanak, budak-budak yang dinasabkan kepada baginda, dan juga anak-anak kepada anak perempuan baginda, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ini semua yang ada sabit keturunan dengan Nabi ini, budak-budak kecil ini Nabi panggil pada hari Ashura. Hari itu Nabi puasa. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah meludah ke dalam mulut-mulut mereka. Nabi ludah, bagi air liur Nabi pada mulut kanak-kanak tadi. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para ibu, maksudnya ibu-ibu budak ni, la turdi'nahunna ila al-lail. Janganlah kamu beri susu kepada mereka sampai ke malam. Kata tak payah beri susu dah. Asal tujuan dia, kata ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak latih anak-anak ini supaya berpuasa. Itu siang hari dah ni, nak latih supaya dia bersama-sama dengan orang-orang dewasa yang berpuasa ni. Jadi dia tak payah makan. Nabi panggil, Nabi ludah dalam mulut mereka. Dan Nabi berpesan kepada mak dia, sampai ke malam tak usah beri susu. Maka adalah air liur baginda sallallahu alaihi wasallam memada, mencukupi untuk mereka. Sampai malam tak makan pun tak rasa lapar, tak rasa dahaga, berkat daripada air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa dakhalat alaihi Umairah bintu Mas'udin hiya wa akhawatuha yubay'nahu wa hunna khamsun fawajadnahu ya'kulu qadidan famadagha lahunna qadidatan famadagnaha kullu wahidatin qit'atan falaqina Allah wa ma wujida li afwahihinna khulufun. Rawahu Tabrani. Dan telah masuk bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam wanita Ansar yang bernama Umairah bin Mas'ud. Beliau bersama saudara-saudara perempuannya.
Mereka datang jumpa dengan Nabi untuk berbaiat dengan baginda. Nak berbaiat dengan Nabi. Dan mereka ada 5 orang. Maka mereka telah dapati baginda sedang makan daging kering. Daging yang dikeringkan di bawah cahaya matahari. Daging kering. Itu ikan kering. Arab ada daging kering. Jadi bila mereka nampak Nabi ni, maka mereka minta apa yang Nabi makan tu. Minta nak makan daging yang Nabi makan tu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam tengah mengunyahkan untuk mereka satu cebisan daging kering. Kemudian Nabi beri kepada 5 orang wanita ni. Maka mereka pun makan, setiap orang daripada mereka makan satu cebisan, qita'atan, sikit daripada daging kering tu. Seorang gigi ambil satu gigitan. Kemudian mereka telah meninggal dunia selepas itulah. Maka disebabkan keberkatan air liur Nabi SAW pada daging yang Nabi dah kunyah tu, maka tidak didapati mulut-mulut mereka itu berbau busuk walaupun dah mati. Walaupun telah meninggal dunia, bau mulut dia tak berubah, berkat daripada makan daging yang telah dikunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi yadihi syarifati ba'da an nafatha fiha min riqihi ala dhahri Utbah wa kana bihi sharan fama kana yashummu atyabu minhu raihatan, rawahu Tabrani. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyapu dengan tangan baginda yang mulia selepas baginda meludahkan pada tangan tersebut air liurnya. Nabi ludah di tangan dia tuh Nabi. Kemudian Nabi sapu guna tangan ni atas belakang Sayyidina Utbah bin Farqad, satu orang sahabat. Nabi sapu atas belakang dia dan juga atas perut dia, belakang dan perut. Dan adalah pada belakang beliau, pada badan beliau ada syaran. Syaran ni kita kata allergic. Orang kena allergic kan, dia naik merah-merah tu kan. Jadi banyak tu. Nabi sapu guna air liur Nabi sapu belakang dia, Nabi sapu perut dia. Maka tidaklah dihidu sesuatu yang wangi baunya lebih daripada air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sapu atas belakang Utbah tu, dia jadi wangi, naik bau tu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Wa a'tal Hasana lisanahu wa kana qad ishtadda dhama'uhu famassahu hatta rawiya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberikan lidah baginda kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itu dia sedang tersangat dahaga. Cucu dia ni dahaga sangat lah. Nabi beri lidah Nabi kepada cucu dia, maka dia telah menghisapnya, hisap lidah Nabi. Hatta rawiya, sehinggalah hilang dahaga. Rawiya ni asal makna dia puas. Bila minum air tu kita minum sampai terpuas dah, ambur dah. Ini keberkatan yang ada pada lidah baginda sallallahu alaihi wasallam
Hisap lidah Nabi tu jadi kenyang. Tak minum susu pun. Wa rawal qadhi Iyad fi Shifa bi sanadihi ila Abdillah ibni Abil Hamsa'i qala bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi bay'in qabla an yub'atha wa baqiyat lahu baqiyatun fawa'adtuhu an atiyahu biha fi makanihi fanasitu thumma dhakartu ba'da thalathin faji'tu fa idha huwa fi makanihi faqala ya fata laqad shaqaqta alayya ana huna mundu thalathin antadhiruka. Al-Qadhi Iyad telah meriwayatkan di dalam kitab Asy-Syifa dengan sanadnya, dengan sanad beliau kepada Abdullah bin Abil Hamsa, katanya kisah ini kisah yang berlaku sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi Abdullah bin Abil Hamsa ni kata, saya telah melakukan akad jual beli dengan Nabi SAW sebelum baginda diangkat, diutuskan menjadi Rasul, sebelum jadi Nabi lagi lah. Dia kata saya pernah buat jual beli dengan Nabi, dan berbaki untuk baginda sallallahu alaihi wasallam sesuatu. Maksudnya sama ada bayaran yang belum selesai yang dia kena bayar kepada Nabi, ataupun barang yang dia nak jual pada Nabi tu ada lagi yang tak cukup. Salah satu di sini tak dinyatakan secara jelas adakah yang berbaki itu bayaran dia bayar pada Nabi, ataupun barang dia yang dijual tu tak cukup, dia kena bagi lagi pada Nabi. Jadi bila ada baki gitu, maka saya telah berjanji dengan baginda untuk datang kepada baginda, untuk membawa kepada baginda baki tersebut di tempat baginda ni. Dia janji dengan Nabi, nanti saya bawa mai sini. Janjilah nak bertemu satu masa. Kemudian saya terlupa. Awak janji-janji lupa. Kemudian saya teringat selepas 3 hari. Lepas 3 hari baru dia teringat, ada barang yang saya kena bagi kepada Muhammad ni. Maka saya datang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berada di tempatnya itu. Bila dia datang jumpa Nabi, Nabi betul duduk situ. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai pemuda, sesungguhnya engkau telah menyusahkan saya. Saya berada di sini sejak 3 hari tunggu kamu. Tak gimana? Nak cerita sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan janji. Janji nak temu situ. Selagi tak temu, selagi tu tak boleh nak buat kerja lain. Masya Allah. Kita janji 5 minit, 10 minit, setengah jam, dah lah. Kita kata saya tunggu dah, tak lagi. Tapi Nabi tak. Nabi tunggu 3 hari. Masya Allah. Ini antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak ini diwarisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Ismail alaihi salam. Oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam silsilah keturunan Nabi, kan, daripada Nabi Ismail, daripada Nabi Ibrahim, millah Ibrahim. Nabi Ismail, Allah Taala sebut tentang Nabi Ismail alaihi salam, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di. Ingatlah di dalam kitab akan Nabi Ismail, dan sesungguhnya baginda adalah sadiqal wa'di, seseorang yang benar di dalam janjinya.
Kalau janji akan ditunaikan. Masya-Allah. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sekali sampai 3 hari tunggu. Wa an Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat kana abghadal asya'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kadhibu. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, katanya adalah perkara yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bercakap bohong, berdusta, menipu. Menipu ni adalah perkara yang Nabi paling tidak suka. Nabi paling tak suka menipu ni. Sebab tu orang-orang bukan Islam, orang musyrikin pada zaman Nabi, mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata Nabi ni pendusta. Mereka gelar Nabi ni sebagai pendusta. Sebab apa? Nak lawan dengan sifat yang Nabi paling tak suka ni. Supaya orang dengar, mana set ni panggil dia pendusta, sedangkan dia ni ajak orang buat baik. Jadi macam bercanggah. Jadi orang tak percaya, jadi menyebabkan orang lari daripada Nabi, tak mau beriman. Ni orang-orang kafir zaman tu. Bila dia tahu Nabi ni paling tak suka kepada berdusta ni, menipu ni, dia pun gelar Nabi pendusta. Gelar Nabi pendusta, supaya orang manusia ni, orang-orang pada waktu itu tak jadi nak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menipu ni adalah penyebab kepada banyak mudarat. Dia asal-asal benda, start dia nipu lah. Waktu dia larat macam-macam jadi. Bermula dengan menipu. Walaupun dalam agama adalah situasi-situasi yang diharuskan untuk kita menipu, bercakap bohong. Contohnya untuk mendamaikan dua orang yang sedang bergaduh, harus untuk kita menipu dua orang ni lah, supaya dia berdamai. Bukan jadi batu api. Ni kata ni kata gini. Tak. Kita jadi pendamai, diharuskan. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka perbuatan menipu ni, maka kita tahulah benda menipu ni kadang nampak macam mudahnya. Bahkan kadang-kadang ada ulama sebut antara yang termasuk dalam menipu ni, satu orang ajak kita makan. Satu orang ajak kita makan. Lepas tu kita kata saya tak nak makan, padahal kita nak. Ataupun saya tak suka makanan ni, padahal kita makan je. Itu pun dia kata masuk juga dalam nipu. Masuk juga dalam nipu. Disebut sini, wa mimma ya'tadul kadhiba fihi wa yutasahalu fihi an yuqala kulit ta'ama fayaqulu la ashtahihi. Di antara perkara yang biasa berlaku menipu dan diambil mudah dalam perkara tersebut ialah
bahawa di pelawa makanlah makanan ini, maka dia jawab la ashtahihi, saya tak suka makanan ni. Wa dzalika manhiyun anhu, perbuatan itu dilarang. Wa huwa haramun, dia jadi haram illam yakun fihi gharadun sahihun, sekiranya tidak ada tujuan yang betul. Jangan kata kita tak suka, kita makan je. Nasi lemak, nasi dagang sedap je. Kalau kita nak beri alasan yang jelas. Beri alasan yang jelas. Maknanya halus tu. Itu pun dipanggil menipu juga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tala'a ala ahadin min ahli baitihi kadzaba kidbatan lam yazal mu'ridan anhu hatta yuhditha taubatan. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mengetahui salah seorang daripada ahli rumah baginda melakukan satu penipuan, maka baginda akan terus berpaling daripada Nabi, tak layan dia. Nabi berpaling daripada dia. Tujuan dia untuk menzahirkan bahawa Nabi tak suka perbuatan menipu ni. Ajar dia supaya lain kali jangan buat lagi. Sampai bila Nabi tak layan dia, Nabi berpaling hatta yuhditha taubatan, sehinggalah dia bertaubat. Sehinggalah dia bertaubat daripada perbuatan dusta dia tu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihi al-aymani awil aysari wa yaqulu assalamu alaikum, assalamu alaikum. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila datang ke pintu sesuatu kaum, yakni datang ke rumah seseorang, sampai di pintu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menghadap pintu tersebut daripada arah depannya. Kita pergi rumah orang nak bagi salam, jangan duduk depan pintu betul-betul. Kena pula pintu nganga gitu, buka je, kita pun duduk tengah-tengah. Nampak daripada depan sampai ke dapur boleh nampak. Dulu kita baca dah hadis ni. Itu masuk dalam curi juga. Masuk tanpa izin ni panggil. Mata masuk dulu. Sebelum tubuh masuk, dia masuk dah. Nabi tidak duduk betul-betul di hadapan pintu, akan tetapi baginda duduk di sebelah kanannya ataupun di sebelah kiri. Sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu. Anda kata kita tak nampak bahagian dalam rumah. Dan kita tak boleh tengok sebenarnya dalam rumah tu. Tak boleh tengok apa-apa yang ada dalam rumah tu. Di rumah siapa-siapa pun lah, duduk tepi bagi salam. Dan baginda akan berkata assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi ulangkan salam, assalamualaikum sekali, assalamualaikum dua kali. Ada riwayat sebut 3 kali Nabi ulang-ulangkan salam, sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nabi salam sebelah kanan sekali, nyak, pergi sebelah kiri pula bagi salam. Selepas 2 kali ataupun 3 kali tak ada jawapan, dulu kita baca Nabi akan beredar, Nabi balik. Nabi balik, tak ada jawapan, Nabi balik. Sampai dalam riwayat sebut sahabat tadi mai turut pula Nabi.
Sebab waktu Nabi bagi salam tu, dia kalau tak silap saya, dia sedang buang air. Tak boleh nak jawab, tak boleh nak pergi, nak bagi keizinan pada Nabi untuk masuk. Itu Nabi. Tapi sifat Nabi gitu, kalau bagi salam 3 kali tak ada orang jawab, Nabi balik, Nabi akan beredar. Dan itu sunnahnya lah. Bukan sampai kesudah kita bagi salam lagi tak keluar bagi Assalamualaikum. Tuan rumah dia ada hak untuk terima kita ataupun tidak terima. Dia ada hak. Itu rumah dia. Melainkan kita tuan rumah tu. Cerita lain pula. Tapi dari segi hukumnya, hukum asalnya, tuan rumah berhak atas rumah dia. Sama ada dia nak terima kita sebagai tetamu ataupun tidak terima. Dia ada hak. Jadi kita tak boleh marah sebenarnya. Kadang-kadang kita mari dok khabar, dok beritahu. Mari terjah gitu je. Dia tak bersedia, rumah kubang habis, tak ada nak kemas, tak, macam-macam lah. Tak bersedia, tak boleh marah ke dia. Itu hak dia. Kita boleh setakat minta izin bagi salam. Dia bagi salam, dia keluar, dia jawab, dia sedia nak terima kita, alhamdulillah, boleh masuk. Kalau tak sedia, tak apa lah. Itu adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atahu al-fai'u qasamahu fi yawmihi fa'ata al-ahila hadhaini wa a'ta al-'azaba hadhan. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada baginda harta fai'. Harta fai' ini harta yang diperolehi daripada orang-orang kafir tanpa perang. Maksudnya pasukan perang pergi satu tempat, orang tak dan perang, orang dinu menyerah dah. Jadi dapat harta tu dipanggil fai'. Harta ini ada pembahagian dia. Dan untuk Allah ada berapa, untuk Nabi ada berapa bahagian, ada pecahan-pecahan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membahagikannya pada hari itu juga. Maksudnya harta fai', harta yang diperolehi daripada orang kafir ni, yang diperuntukkan untuk orang-orang Islam, yang ada hak untuk orang-orang Islam. Bila sampai pada Nabi, Nabi tidak tangguh. Ini antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dapat sesuatu yang menjadi hak atas semua orang Islam, Nabi akan segera bahagi-bahagikan dia. Nabi tak tunggu dah, tak simpan dah. Sebab tu orang yang ada tanggungjawab, ada kedudukan dan sebagainya, yang dia ni sampai kepada dia sesuatu yang untuk umum, yang perlu diberi, diagih-agihkan kepada umum, benda tu dia kena segera bagi, jangan simpan. Sebab memang itu untuk umum, hak orang belaka, hak orang ramai. Jadi dia kena segera bahagi-bahagikan benda tu. Yang ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Kalau dalam fiqh Syafi'i disebut mubadaratul imami ilal qismati liyasila kullu wahidin ila haqqihi. Imam yang ni pemimpin, ketua sesuatu tempat, dia perlu bersegera untuk bahagi-bahagikan hak-hak orang ramai ni, supaya setiap orang dapat sampai kepada haknya dengan segera. Dia tak boleh tangguh, kena segera. Melainkan ada uzur, ada sebab-sebab yang tertentu tak dapat nak dibahagikan, itu tak ada masalah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memberi kepada al-ahil
al-ahil ni ialah orang yang ada keluarga, ada isteri, ada anak. Nabi bagi dia 2 bahagian. Wa a'tal azaba haddan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam beri kepada al-azab. Al-azab ni orang yang tak ada isteri, tak ada anak, bujang. Nabi bagi dia 1 bahagian. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beri kepada seseorang itu ikut keperluan dia. Orang yang ada tanggungan banyak, Nabi beri banyak. Orang yang tidak ada apa-apa tanggungan, Nabi beri kurang sikit. Itu adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza utiya bis-sabyi a'ta ahlal baiti jami'an karahiyata an yufarriqa bainahum. Ini pun sifat kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang Nabi pada umat ni disebut di sini. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dibawa datang kepada baginda tawanan perang. Tawanan perang ni orang kafir, orang tak beriman. Tawanan-tawanan perang ni dia akan jadi hamba. Jadi hamba, dia akan diagih-agihkan pada orang pulan ni sebagai hamba. Maka Nabi tengok, Nabi kata a'ta ahlal baiti jami'an, baginda akan beri kepada penghuni rumah, akan semua ahli keluarga dia. Kalau yang ditawan tu ada anak, mak, ayah, tiga-tiga sekali Nabi akan beri serentak pada orang yang sama. Sebab apa? Baginda karahiyata an yufarriqa bainahum, kerana baginda tidak suka untuk memisahkan mereka. Anak, mak, ayah, anak, suami, isteri, ada hubungan keluarga, contohnya ada 3 orang ataupun suami dan isteri, Nabi akan beri dua-dua sekali, suami isteri. Nabi tak akan pisahkan. Ini sifat sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tak suka kalau kita dipisahkan? Tak suka dipisahkan antara anak dan ayah. Pergi satu tempat, dia kata anak duduk sana, ayah duduk sana, orang marah. Begitulah Nabi SAW. Tawanan perang tu orang kafir, bukan orang Islam. Pun Nabi SAW jaga benda gini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atahu rajulun fara'a fi wajhihi bishran akhadha biyadihi. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada baginda seseorang, kemudian baginda melihat pada wajahnya kegembiraan, keceriaan, maka baginda akan pegang tangannya. Pegang tangannya, nak kongsi gembira tu. Nabi berkongsi kegembiraan tu, pegang tangan dia. Supaya hati tu lebih mesra, lebih ada sifat apa panggil, sifat sayang. Dan pegang tu juga antara tujuan ialah Nabi nak tahu apa yang menyebabkan kamu gembira sangat ni, nak tahu, nak kongsi supaya dia berkongsi kegembiraan tu. Ini antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun disunatkan kalau kita nampak satu orang yang gembira, berjaya, sunat kita berkongsi kegembiraan dengan dia, bukan kita jadi cemburu, jadi nak marah pula dia berjaya. Kita kena rasa gembira, tumpang gembira, ucap tahniah. Ini sunnah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a bil ismil qabihi hawwalahu ila ma huwa ahsanu minhu. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar nama yang buruk,
maka baginda akan menukarkannya kepada nama yang lebih baik daripada itu. Nabi tak suka orang ada nama yang memberi makna yang tidak baik. Antara yang ditukar pada zaman Nabi ada nama perempuan, nama dia Asiyah. Asiyah ni maknanya wanita perempuan yang durhaka. Asiyah dengan ain. Ni bukan Asiyah. Asiyah tu isteri Firaun. Lain. Ni Asiyah. Asiyah maksudnya perempuan yang derhaka. Ada juga bagi nama gitu. Nabi tukar dia jadi Jamilah, perempuan yang cantik. Tukar nama. Ada satu orang tu nama dia Al-Asi, orang yang derhaka, lelaki. Al-Asi bin Al-Aswad, Nabi tukar nama dia jadi Muti' bin Al-Aswad. Muti' maksudnya orang yang taat. Sebab apa? Nabi tak suka nama-nama yang tidak baik. Nama-nama yang tidak baik. Allah. Itu sifat. Sebenarnya sifat semula jadi manusia ni, dia pun tak suka juga dengan nama-nama yang buruk ni. Tapi kadang-kadang bila benda tu dah diumumkan, kita jadi seronok pula. Padahal benda tu tak molek. Nak kan kalau orang Melayu ni main gelar. Bagi gelaran macam-macam. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada saya dan kita semua dengan apa yang dibacakan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lain, insya-Allah. Dan kuliah kita untuk sebelum puasa ni setakat ni ya. Lepas ni lepas raya pula, insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.